Kerajaan Peralihan tidak boleh anugerah tender. Berkeliling perbendaraan pada 18 Oktober 2022 mengenai pelaksanaan perolehan kerajaan semasa fungsi caretaker government dalam Perenggan 3 menyatakan dengan jelas menghalang sebarang komitmen kontraktual atau aku janji, termasuk rundingan atau aku janji baharu yang boleh membebankan kerajaan persekutuan yang baharu, kata Rafizi Ramli dalam blognya rafiziramli.com. Sejak beberapa minggu lalu, saya telah dimaklumkan bahawa ada usaha untuk meluluskan projek-projek bernilai bilion ringgit dengan segera tanpa mengikut prosedur perbandaraan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Maklumat yang saya perolehi setakat ini menunjukkan ada satu projek yang kini sedang diusahakan untuk diberi kelulusan segera secara rundingan terus walaupun dalam tempoh caretaker government, dakwa Timbalan Presiden Keadilan itu. Beliau mendedahkan menerima maklumat bahawa di beberapa kementerian kebelakangan ini ada tekanan yang kuat supaya menteri-menteri meluluskan projek-projek secara rundingan terus kepada beberapa kroni. Satu kes yang dibawa kepada saya ialah yang melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA). Di bawah menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kementerian ini bertanggungjawab menyelia Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang mempunyai kontrak-kontrak infrastruktur terbesar. Simakan saya menunjukkan ada dua projek yang dikendalikan kementerian ini yang melibatkan satu syarikat kroni yang rapat dengan pimpinan UMNO. Saya boleh mendedahkan bahawa kementerian yang dipimpin Timbalan Presiden PAS telah pun menganugerahkan satu tender bernilai RM578.6 juta kepada Mangkubumi Sdn Bhd untuk kerja-kerja menaik taraf kolam tebatan banjir Kerubong Durian Tunggal secara tender terhad atau selektif di bawah program Jana Wibawa. Projek ini diumumkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tegas Rafizi. Beliau menjelaskan bahawa program Jana Wibawa adalah projek-projek yang melibatkan peruntukan besar yang bermula sejak zaman Tan Sri Mahyudin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri yang dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor bumi putra tertentu dengan penuh kerahsiaan terutamanya kerana ia melibatkan tempoh masa semasa kerajaan mengisytiharkan darurat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, kata Rafizi, syarikat tersebut bukan hanya menerima satu tender bernilai RM578.6 juta daripada KASA. Untuk hari ini, saya ingin mendedahkan bahawa dimaklumkan oleh pemberi maklumat dalaman bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air sedang dalam proses untuk menganugerahkan satu projek bernilai RM2 bilion secara rundingan terus kepada syarikat yang sama iaitu Mangkubumi Sdn Bhd. Projek ini adalah untuk kerja-kerja rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2, dakwanya. Semakan Rafizi terhadap Mangkubumi Sdn Bhd yang menunjukkan beberapa perkara, iaitu pertama, syarikat ini tidak menfalkan penyata keuangan diaudit kerana memilih status sebagai exempt company, iaitu dikecualikan daripada menfalkan penyata keuangan dengan pihak berkuasa. Kedua, syarikat ini telah pun ada dua kes petition muflis di mahkamah kerana tidak membayar hutang kepada kontraktor seperti rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ketiga, syarikat ini berhutang sebanyak RM144 juta dengan institusi keuangan mengikut rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Keempat, pemilik Mangkubumi Sdn Bhd iaitu Tan Sri Zainuddin Karjan menunjukkan dia adalah seorang tokoh yang rapat dengan UMNO dan telah mendapat laba yang berterusan dari projek-projek kerajaan. Dan yang kelima, Zainuddin Karjan adalah penasihat Kelab Putera One Malaysia yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, Ahli Parlimen Baling dan pemimpin UMNO. Hubungan rapat Zainuddin Karjan dengan Kelab Putera One Malaysia boleh dilihat sendiri di laman Facebook Kelab Putera One Malaysia. Kata Rafizi lagi, Mangkubumi adalah penerima projek-projek besar negara berjumlah berbilion ringgit sebelum ini seperti yang dilaporkan dalam tahun 2016. Mangkubumi Sdn Bhd telah disiasat dan dinamakan sebagai salah satu syarikat yang memindahkan wang kepada Datuk Seri Abdul Aziz Rahim dalam tuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram sebanyak RM139.4 juta. Kes itu didakwa di mahkamah dalam tahun 2019 menurut laporan DH Market. Calon Parlimen Pandan itu berkata kebiasaannya sumbangan-sumbangan dari syarikat-syarikat dikumpul terlebih dahulu dengan janji sumbangan mereka akan diganti dengan projek-projek kerajaan apabila parti itu kembali berkuasa. Rafizi berhujah sebab itu selepas pilihan raya umum ke-14, pihak berkuasa menjumpai wang tunai beratus juta ringgit dalam bentuk sumbangan politik kepada UMNO semasa serbuan dibuat ke atas premis yang digunakan Datuk Seri Najib Razak. KASA dalam satu kenyataan menafikan dakwaan bahawa ia sedang dalam proses untuk menganugerahkan tender projek rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2 ketika ditadbir oleh kerajaan sementara caretaker.
Menurut KASA, sejak pembubaran Parlimen pada 10 Oktober, Kementerian menangguhkan segala proses perolehan berkaitan dengan projek Tempatan Banjir secara off-budget 2023 sehingga 2030, termasuk pengeluaran surat niat, surat perlawaan, surat setuju terima dan sebarang bentuk rundingan dengan pihak kontraktor atau perundingan termasuk kerja-kerja rancangan Tempatan Banjir Sungai Langat, lapor Sinar Harian. Tuan Ibrahim Tuan Man turut menafikan beliau pernah meluluskan projek di bawah kementerian itu sejak Parlimen dibubarkan. Bagaimanapun, Jom Channel berpendapat nafi sahaja tidak cukup. Selaras dengan prinsip tadbir urus baik, telus dan amanah, KASA wajar membuat kenyataan terbuka bahawa projek bernilai 2 bilion ringgit ini tidak akan dianugerahkan secara rundingan terus dan sebarang keputusan hendaklah dibuat oleh kerajaan yang baharu.